Hai semua, kali ini kita akan belajar satu tajuk yang baru, iaitu tajuk mesin. Okey, di bawah tajuk mesin adalah subtopiknya adalah mesin ringkas. Baik, awak semua salin dulu, pause dan salin dalam buku nota. Baik. Mesin ringkas alat yang membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Jadi, apa saja alat yang membantu awak untuk buat kerja lebih mudah dan lebih ringkas dan memudahkan semua kerja urusan awak, itu adalah dinamakan sebagai mesin ringkas. Baik. Yang pertama iaitu gear. Gear alat yang terdiri daripada bahagian roda yang bergerigi. Okey, baik. Salin dulu dalam buku nota. Okey, ini adalah gear. Baik, seterusnya takal. Okey, takal alat yang terdiri daripada satu roda beralur yang membolehkan tali melaluinya untuk mengangkat atau menurunkan sesuatu beban. Okey, awak pause dan salin yang ini. Seterusnya satah condong. Okey, satah condong satu permukaan rata yang disendingkan dengan satu bahagian yang hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Nota ini pun salin, nota ringkas. Okey, salin dan boleh pause, salin dalam buku nota awak. Baik, seterusnya nombor 4, baji. Alat yang runcing pada satu hujungnya dan digunakan untuk memotong serta memegang dan memberhentikan sesuatu objek. Okey, boleh salin juga yang ini. Okey, nombor 4, salin, pause, salin dalam buku nota. Dan seterusnya nombor 5, roda dan gandar. Okey. Roda dan gandar ialah alat yang terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan gandar. Ini roda dan gandar. Okey, salin, pause dan salin dalam buku nota. Seterusnya nombor 6, tuas. Okey, tuas alat yang terdiri daripada sebatang rod yang diletakkan di atas fulcrum untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu beban objek. Okey, salin dulu dalam buku nota. Selesai. Dan yang terakhir iaitu skru. Okey, skru alat yang berbentuk silinder beralur yang dapat dimasukkan ke dalam sesuatu ruang dengan memutarkannya untuk menyatukan atau mengetatkan dua bahagian objek. Okey, ini adalah skru. Baik. Awak salin dan masukkan dalam buku. Baik kelas, ini adalah gear. Okey, gear ni adalah alat yang terdiri daripada bahagian yang bergerigi. Apa saja alat yang bahagian yang bergerigi adalah dikenali sebagai gear. Sedikit contoh macam mana gear, cuma kita tak dapat nampak dekat sini. Di dalam jam ini ada gear, okey, yang menggerakkan jarum jam. Dalam ini ada banyak gear, cuma kita tak dapat buka lah. Cikgu boleh bagi contoh kat sini je. Okey. Dalam Walkman ini juga pun ada gear di dalam ni. Okey, tak dapat tengok dari dalam. Okey, tapi dia pun menggunakan prinsip gear ada dalam ni. Okey kelas, ini contoh takal. Okey, takal mesti ada roda yang beralur dan digunakan untuk mengangkat beban dan biasanya menggunakan tali.
kat sini. Okey. Kita boleh tarik dengan mudah. Okey kelas. Ini adalah dinamakan sebagai takal. Takal adalah alat yang terdiri daripada satu roda yang beralur yang membolehkan tali melaluinya untuk mengangkat atau menurunkan sesuatu beban. Okey, ini roda yang beralur dan kita tengok. Okey, ini anggaplah sebagai satu beban. Mesti kena ada tali. Kita masukkan tali. Okey, kita masukkan beban, letakkan beban dekat tali. Jadi dia akan boleh mengangkat dan menurunkan beban. Okey, mungkin beban ini kurang berat. Kita ambil satu beban yang lain sini. Contoh dekat beban ini dekat sini. Macam prinsip yang digunakan pada rumah nenek awak, rumah dekat kampung yang tarik air daripada perigi. Samalah juga. Okey, prinsip untuk takal ini juga digunakan untuk kren yang membuat bangunan. Okey, di sini. Okey. Beban dapat dinaikkan ke atas. Beban juga dapat turun dan naik, turun dan naik dengan mudah. Okay. Jadi tak perlu gunakan daya yang kuat sebab takal ini mengurangkan daya untuk mengangkat dan menurunkan sesuatu barang. Baik, satah condong pula. Okey, satah condong satu permukaan rata yang disandingkan dengan satu bahagian yang hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Okey, ini satu hujung ke satu hujung yang lain pada ketinggian yang berbeza. Yang ini tinggi lagi dan yang ini rendah. Jadi, kegunaan satah condong ni untuk awak naikkan barang ataupun turunkan barang dengan mudah. Okay, semakin condong satah condong ini, semakin mudah untuk awak naikkan satu bahan ataupun menurunkan satu bahan. Sebagai contoh cikgu buat ini, menurunkan bola ini ke bawah. Jadi dengan satu jalan yang mudah. Macam tu. Okey, awak tengok. Okey. Macam tu. Okey, satah condong yang awak jumpa dekat rumah macam tangga. Itu salah satu daripada contoh satah condong. Macam gelongsor yang berada di taman permainan, itu pun satah condong juga. Kita ada satu contoh yang ini. Ini adalah satu mesin ringkas yang dinamakan baji. Apa saja jenis pisau dikategorikan sebagai baji. Okey, baji ni apa? Baji adalah alat yang runcing pada satu hujungnya dan digunakan untuk memotong, memegang dan memberhentikan satu objek. Seperti pisau untuk memotong. Baji boleh gunakan untuk potong apa saja dengan pisau. Okey. Baik, ini contoh baji juga. Okey, baji ini adalah baji dan termasuk juga dekat dalam ni iaitu tuas. Okay. Apa yang membuatkan dia adalah tuas juga, dia mesti kena ada beban. Ini beban, ini fulcrum dan ini daya. Okay. Ini pun juga baji. Okay. Nampak situ. Okay. Pisau cukur ini juga baji.
Jadi pada kali ini kita akan belajar sedikit berkenaan dengan roda dan gandar. Okey, ini adalah bahagian roda, iaitu kita akan tengok bagaimana kincir angin berfungsi menggunakan roda dan gandar. Okey, ini kincir angin, kincir air. Okey, kita cuba kincir air ni pada laluan sungai. Baik, kita tengok. Okey, tak ada apa-apa yang dekat cikgu punya tangan ni, hanya roda dan gandar sahaja. Okey, tengok macam mana dia berfungsi. Jadi laluan air menyebabkan roda berpusing dan gandar ini akan menahan roda daripada pergi ke arah lain ataupun hanyut ke macam mana. Okey, roda ini tetap berpusing. Okey, kita ada di sini satu lagi contoh roda dan gandar. Ini roda dan gandar menahannya daripada untuk pergi ke tempat lain lah. Jadi bergandar ini akan menahan dan roda ni akan dapat berpusing. Ya. Sini pun ada satu lagi roda dan gandar, juga untuk model kereta api menggunakan mesin ringkas roda dan gandar. Kereta api dapat bergerak. Baik, seterusnya kita pergi kepada tuas. Okey, tuas alat yang terdiri daripada sebatang rod yang diletakkan di atas fulcrum yang mengangkat atau mengumpis satu beban objek. Okey, ini dinamakan sebagai fulcrum. Ingat, kita ada 3 sahaja yang penting untuk awak faham mengenai tuas. Okey, ini adalah fulcrum dan kita masukkan macam ni. Okey, ini adalah beban, yang ini adalah daya. Baik, kita tengok dengan lebih lanjut lagi bagaimana fulcrum. Baik, ini adalah beban, ini daya. Okey, fulcrum akan mengangkat, tuas akan membolehkan bahan ataupun beban diangkat. Kita gunakan contoh yang lain. Sebagai contohnya lagi, okey, kita boleh angkat beban ini dengan menggunakan tuas. Yang penting tuas ni mesti fulcrum dia macam ni. Fulcrum berada dekat dengan beban. Apabila fulcrum berada dekat dengan beban, beban itu dapat diangkat dengan mudah. Okey, contohnya macam ni. Kita angkat beban lain lagi. Ini beban juga, angkat. Contoh. Inilah tuas. Tuas yang awak guna dalam kehidupan seharian seperti pintu kereta, penyapu dan lain-lain lagi. Macam okey, seterusnya kita sambung kepada contoh tuas. Ini adalah tuas juga, bekas makanan, bekas untuk menyimpan barang ini juga tuas disebabkan dia ada fulcrum. Di sini terletaknya fulcrum. Dan beban dia ada kat sini dan daya, kita gunakan daya untuk mengangkat. Okay, jadi beban kita gunakan untuk mengangkat penutup dia. Jadi ini juga adalah fulcrum dan ini adalah juga tuas. Pengepit ini juga tuas disebabkan kita ada daya, fulcrum dan beban. Ini pun juga tuas disebabkan ada fulcrum, dan pengepit kuku ini pun juga adalah tuas, dan juga dia digabungkan sekali dengan baji. Nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut berkenaan dengan mesin kompleks.
Ini adalah salah satu contoh skru botol air ni. Okey, di dalam botol air ni ada alur. Okey. Silinder yang beralur. Awak tengok sini. Dalam botol air ni. Okey, silinder ni akan mengetatkan salah satu bahan ataupun melonggarkan dia. Boleh. Ini pun adalah mesin ringkas. Seterusnya, kita ada dekat sini contoh lagi kegunaan skru. Okey, skru untuk mengetatkan dan melonggarkan sesuatu barang. Okey, contoh dekat sini, tengok. Okey, clear lagi. Baik. Skru ni boleh digunakan untuk mengetatkan belakang mainan ini. Baik. Dan juga boleh digunakan untuk melonggarkan bahagian dia. Okay. Gunakan pemutar skru untuk tutup balik. Ya, skru adalah mesin ringkas. Seterusnya, kita ada dekat sini lampu. Lampu juga menggunakan prinsip skru. Awak boleh buka untuk melonggarkannya, membuka dia, dan juga boleh tutup balik untuk mengetatkan lubang ruang bateri. Dan satu lagi, alat ini juga menggunakan skru. Boleh buka. Ruang penyimpanan ada di atas, di bahagian ini, untuk menyimpan barang-barang alat yang lain, dan boleh tutup balik. Macam ni. Okey kelas. Jadi secara ringkasnya kita boleh simpulkan dekat sini kita ada 7 jenis mesin ringkas. Yang pertama iaitu gear. Okey, alat yang terdiri daripada bahagian roda yang bergerigi. Okey. Seterusnya takal. Okey, takal adalah alat yang terdiri daripada satu roda yang beralur yang membolehkan tali melaluinya atau menurunkan sesuatu melaluinya untuk mengangkat atau menurunkan sesuatu beban. Okey. Kita dah belajar tadi. Okey, seterusnya satah condong. Okey, satu permukaan rata yang disendingkan dengan satu bahagian yang hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Macam contoh tangga ataupun gelongsor. Baik. Baji. Okey, alat yang runcing pada satu hujungnya dan digunakan untuk motong serta memegang dan memberhentikan sesuatu objek. Okey, macam penyendal pintu, pisau, gunting, itu adalah baji. Seterusnya nombor 5. Okey, alat yang terdiri daripada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan gandar. Okey, roda dan gandar. Ini banyak kita nampak dalam kehidupan seharian kita. Okey. Seterusnya tuas. Nombor 6, tuas. Alat yang terdiri daripada sebatang rod yang diletakkan di atas fulcrum untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu beban objek. Dan tuas juga antara bahan ataupun antara mesin ringkas yang sangat banyak di dalam kehidupan seharian kita. Dan yang terakhir adalah skru. Alat yang berbentuk silinder beralur yang dapat dimasukkan ke dalam sesuatu ruang dengan memutarkannya untuk menyatukan atau mengetatkan dua bahagian objek. Jadi awak salin semua nota-nota yang ni masukkan dalam buku nota ringkas ni sangat mudah. Ada 7 sahaja. Salin saja, masukkan dalam buku nota, dan cikgu ada tugasan untuk awak. Baik. Tugasan yang pertama iaitu bina 3 model mesin ringkas dari bahan terpakai. Jadi awak gunakan apa saja bahan yang terpakai yang berada di dalam rumah awak
Awak gunakan kreativiti awak, gunakan imajinasi awak. Boleh minta bantuan daripada ibu ataupun ayah, siapa-siapa yang dekat rumah untuk sama-sama buat, tak ada masalah. Tapi lagi bagus kalau buat sendiri. Cuma kalau awak tak dapat nak buat ataupun tak mampu nak buat, susah nak buat, boleh minta bantuan siapa-siapa yang dekat rumah, sama-sama belajar. Okey, awak buat 3 sahaja model, lebih kurang macam cikgu buat tadi. Gunakan kreativiti awak, rujuk buku teks pun boleh. Okey, menggunakan daripada bahan terpakai, apa saja barang-barang yang ada kat rumah, boleh je guna. Yang paling penting jangan buat baji. Baji ni sangat bahaya lah, sebab dia bahan yang tajam, jadi tak perlu buat baji. Yang lain tu buat je. Buat secara ringkas ataupun buat dengan lebih kemas, bersih, teratur. Ikut kreativiti awak, ikut awak punya imajinasi awak, buat sehabis cantik yang awak boleh lakukan. Okey, dan yang tugasan kedua, salin nota ringkas. Sangat mudah. Nota tadi saja 7 jenis mesej ringkas yang ada. Okey, itu saja.